Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi buat anak-anak tiga amin. Jadi Salam cikgu. Pak Sia dah ada internet. Unify pakai Unify ke dah? Ha. Oh, alhamdulillah dah ada Unify dah. Okey, jadi kita Ini fine. akan sambung kita punya topik iaitu chapter 4. Kan dari tu saya dah minta kamu bacakan dari tu kan. Jadi kita tengok kita punya buku teks digital. Kita Chapter 4 Reactivity of Metal. So, dalam tajuk ini kita akan belajar tentang mineral semula jadi yang terdapat di muka bumi. Selalu kalau kita pergi ke Ipoh kan. Kalau kamu jalan on the way pergi ke Ipoh lalu dekat highway tu kamu akan nampak banyak kawasan bukit bukau yang dah bertarah. Dekat situ kita panggil dia bukit batu kapur. So batu kapur tu adalah salah satu mineral yang kita gunakan untuk menghasilkan jubin, kita nak buat tile, kita nak buat kapur sendiri. Dan itu adalah salah satu contoh mineral semula jadi yang ada di muka bumi yang Allah dah jadikan. Jadi kita nak tengok apa sebenarnya mineral ni sebenarnya. Kat sini dia tajuk dia reactivity of metal. Jadi adakah bukit kapur tu salah satu logam? Betul ke dia logam? Jadi apa kegunaan dia sebenarnya? Okey, dalam tajuk ni lah kita akan belajar. So, next kita tengok kepada 4.1 Variety of Mineral. Okey, kepelbagaian bahan semula jadi, sumber mineral semula jadi. Okey. Okey, as we looking of figure 4.1, dekat sini kita ada nampak macam-macam jenis batu. Kita ada bauxite, kita ada hammerite, kita ada galena. Dia ada istilah-istilah nama yang nanti kita tengok salah satu Okey, yang ini salah satu contoh mineral, batu mineral yang ada di muka bumi yang memang wujud secara semula jadi, sama ada melalui proses pemendapan ataupun proses tekanan dan sebagainya yang dah makan masa berjuta-juta tahun, so menghasilkan batuan-batuan ni. So apa gunanya batuan-batuan ni, mineral ni? Okey, dia ada banyak fungsi, ada banyak sumber. Baik, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, various form of mineral in the earth crust. So dia kata form bentuk garam mineral semula jadi yang ada di kerak bumi. Minerals are solid element or compound that are present naturally with definite crystalline structures and chemical composition. Various minerals are contained in rock found in the earth crust. Mineral can be found on earth crust made up of the following. So dekat sini ada beberapa contoh garam sumber mineral yang kita boleh dapat secara semula jadi. Secara kita panggil raw material. A, contoh paling ketara sekali kita boleh nampak gold. Tapi ni mining susah nak jumpa. Tapi kalau kita jumpa emas dekat kawasan pelombongan, itu adalah salah satu contoh elemen ataupun metal. Gold ni dalam bahasa kimianya kita panggil dia sebagai aurum. Jadi aurum ni adalah metal ataupun kita panggil dia logam. Bermakna logam ataupun emas ni adalah salah satu jenis logam. Okey, tapi emas yang kita ibu kamu pakai ataupun orang perempuan pakai, wanita pakai, dia adalah alloy, dia adalah gabungan, dia adalah campuran antara aurum dengan beberapa elemen lain. Contohnya seperti kan biasa kalau kita tengok dekat kedai emas, ada emas 916, ada emas 755. Apa bermaksud? Maksud 916 ni, 916 ni bermaksud 91.6% of aurum. And then balance of the percent tu, baki daripada peratus tu adalah daripada sama ada ferrum ataupun logam-logam yang lain. Dari situ kita boleh bentuk apa kita panggil rantai gelang dan sebagainya. Kalau tak, aurum ni kalau kita 100% ataupun kita panggil emas 999, dia sangatlah rapuh, dia tak kuat. Dia malleable. Malleable ni mudah ditempur. Okey, ini contoh elemen yang ada. Kita ada emas, kita ada diamond, batu belian, dan kita ada silver. Silver ni perak. Orang perak, silver man, perak man. So silver ni dalam bahasa chemical ataupun istilah kimia kita panggil dia argentum. Alright. Okay, next kita ada compound ataupun kita panggil sebatian mineral. Tadi tu yang ke atas ni dia adalah semata-mata diri dia sahaja. Maksudnya elemen tu elemen by itself, emas saja, tak ada campuran lain. Maksudnya kalau kita cari gali dekat kawasan muka bumi, kalau kita jumpa emas, memang itu emas lah, dia tak ada campuran bahan lain.
Cuma bila kita nak jadikan dia perkakasan ataupun hiasan pada wanita, dia perlu campur dengan logam lain untuk menjadi alat perkakasan. Okay. Sama juga dengan batu belian, sama juga dengan perak. Okey. Yang nombor 2 pula, yang bahagian B adalah sebatian ataupun compound terdiri daripada beberapa elemen di dalamnya. Contoh dekat sini kita ada bauxite, kita ada hematite, kita ada galena, kita ada cassiterite. Okey. Nama-nama ni jangan tanya saya macam mana boleh dapat nama ni. Nama-nama ni di founded by scientist lah. Scientist yang bagi nama benda tu. Tapi nama secara saintifik dia ada nama khas dia. As shown on table 4.1. Okey, yang ini penting. Saya tulis kat sini Ini maklumat penting untuk dihafal. So, this is a key point here on chapter 4. The first key point. Maklumat penting dalam bab 4 adalah jadual 4.1, which is kita ada nama sebatian, nama garam mineral yang ada di muka bumi, dan kamu perlu ketahui dia punya nama saintifik. Dan daripada nama saintifik ni, yang tengah-tengah ni, apakah elemen yang ada di dalamnya? Okey, kita tengok satu persatu. First, kita ada hematite. So, hematite tadi yang mana? Oh, tak ada gambar dia. Ni hematite. Okey, hematite dalam bahasa Melayu kita panggil hematit. Batu hematit. Okey, dia punya scientific nama dia, scientific name adalah ferrum oxide. Okey, kamu tengok dekat sini, kita tengok dekat bahagian tengah ni, kolom tengah table ni. Nama ni terbahagi kepada 2, ferrum oxide, which mean dalam hematite kita ada iron dan oksigen. Iron ni dalam bahasa general language kita panggil dia iron, tapi dalam bahasa chemical kita panggil dia ferrum class. Okey. Tapi tak apa, sama ada kamu tulis ferrum boleh, kamu tulis iron boleh. Iron tu besi lah, besi. Maksudnya dalam hematite namanya ferrum oxide. Meaning dalam hematite ada ferrum, ada unsur oksigen. Sebab tu dia kata kat sini combination of element, ada elemen apa? Ada elemen ferrum ataupun besi ataupun iron, dan kat sini dia tulis oxide. Maksudnya ada unsur oksigen di situ. Okey, so 2 kombinasi. Okey, next. Ada yang masuk lagi ni. Selamat datang pada yang baru masuk, Fadil. Selamat datang. Irfan belum lagi masuk. Okey, tak apa. Baik. Yang kedua kita ada cassiterite. Dalam cassiterite ada apa? Ada stannum oxide. Sama. 2 elemen juga, stannum and oxide. Abaikan nombor ni. Okey, nombor ni untuk belajar kimia nanti untuk study. Tapi untuk kamu kena faham bila scientific name ada 2 stannum oxide. Bermaksud ada 2 elemen. So, apa elemen tersebut? Elemen tersebut adalah tin and oxygen. Oxide ni maksudnya elemen apa yang ada? Elemen oksigen. Tin. Kenapa kat sini tulis tin cikgu? Dekat sini tulis stannum. 2 benda yang sama. Tin ni dalam bahasa mudahnya ataupun dalam bahasa Malaysia kita panggil timah lah. Okey, dalam bahasa saintifik kita panggil stannum. Tin. Dia punya simbol adalah Sn. Okey. Next kita ada quartz, batu kuartza. Dalam quartz ada apa? Ada silicon oxide. 2 benda. Silicon dioxide. Dioxide ni maksudnya ada 2 unsur oksigen di dalamnya, iaitu kita ada unsur silikon dan juga oksigen. Next, we have bauxite ataupun kita panggil dia kita panggil dia aluminium ore. Aluminium ore ni kita panggil dia mana bahasa Melayu tu saya lupa dah. Raw material untuk aluminium lah, bauxite, batu bauxite. Okay, apa benda yang ada dalamnya? Kita ada aluminium, kita ada oksigen, aluminium oxide. Nama saintifik dia aluminium oxide. Next kita ada galena ataupun lead ore, plumbum. Nama saintifiknya adalah plumbum sulfide. Dia punya elemen yang ada dalamnya adalah plumbum ataupun kita panggil dia lead dan juga sulfur. Next kita ada pyrite, kita ada ferrum sulfide. Elemen ada dalamnya adalah iron dan sulfur. Last sekali kita ada calcite. Ini yang batu kapur tu yang kamu tengok tu kalau jalan nak pergi Ipoh tu, kamu nampak ada putih-putih kan dekat bukit kan. So dia nama saintifik ni adalah calcium carbonate. Di dalamnya ada unsur kalsium, ada unsur karbon dan ada unsur oksigen. Dalam banyak-banyak elemen, dalam banyak-banyak mineral semula jadi yang ada dekat sini yang disenaraikan, hanya calcite sahaja yang ada 3 unsur yang ada di dalamnya, iaitu kalsium, karbon dan juga oksigen. Okey, yang mana kelas kamu perlu hafal dia punya nama. Allah, saya contoh pakai highlight tu, saya nak padam sebenarnya. Okey, dalam jadual 4.1 in table 4.1, the thing that you have to remember is the common name
of each element, and then the scientific name for element, and then the combination of the element. So contoh nanti kalau dalam soalan ditanya hematite, what is the scientific name of hematite, and then what is the element consist in hematite. Jadi kamu kena nyatakanlah nama saintifik dia adalah ferrum oxide, elemen yang ada di dalamnya adalah iron dan oksigen. Okey, nanti kamu buka buku kerja kamu pada muka surat 66. Okey, cuba buat rujuk buku nota. Rujuk buku teks. Soalan nombor 2. So dekat situ kita boleh tengok contoh elemen, contoh mineral salt dan juga nama saintifik serta gabungan of elemen dia. Soalan nombor 2, buku surat 66. Nanti cuba buat Okay, next. Natural compound are the combination of several element. Okay, ni tadi dia merujuk kepada jadual ni tadilah. Natural compound yang ni tadi adalah kombinasi beberapa unsur yang ada di muka bumi, yang ada dalam jadual berkala. Masa kamu tingkatan 1, you used to learn about periodic table. Kamu dah belajar pasal jadual berkala. Jadi inilah unsur yang ada dalam jadual berkala. Gabungan-gabungan ni akan menghasilkan batuan-batuan semula jadi, mineral salt yang ada dekat muka bumi, yang ada dekat kerak bumi, yang ada dekat sekeliling kita. Itu kegunaannya. Okey, kita tengok dekat sini. Ni selalu tak kamu nampak dekat jalan lagi Ipoh kan, ada batu putih sini kan. So itu apa? Itu limestone, ataupun kita panggil dia batu kapur. So explanation here, limestone is a mineral that has many uses in daily life, such as the construction of road and buildings, and for the tabletops, jubin, kabinet makanan. Tak lepas masuk. Siapa tak lepas masuk ni? Sekejap Maizatul Ashima tak lepas masuk. Kenapa dia tak boleh masuk kalau tak dapat nanti. Sekejap saya nak reply dia ni. Tak dapat. Okey. Kenapa dia tak dapat masuk? Si Maizatul. Oh. Saya tak buat auto emit ke lagi? Saya dah on dah. Okey dah. Okey. Kita sambung. Mana tadi? Batu kapur tadi kita boleh buat penghasilan jubin, kita boleh buat penghasilan construction jalan, kita boleh gunakan dalam nak membina bangunan simen ni. So itu penggunaan limestone, batu kapur. So kita ada activity inquiry based learning yang kita seronok kalau kita buat dekat sekolah ni. Okay, tapi tak apa, kita go through saja. A natural compound is a combination of several element. Okay. Baik. Mari kita tengok. Kat sini dia bagi material calcium carbonate. Kalau kita rujuk balik jadual tadi, calcium carbonate tadi tu kat sini. Ni. Nama saintifik calcium carbonate dan nama common dia calcite. Okey, ambil semua dah image. Okey, selamat datang. Nampak ada message ke? Tak nampak apa-apa. Tak nampak apa-apa Nampak profile cikgu je. Ni nampak? Tak nampak. Sekejap saya left. Saya masuk balik. Yang lain nampak? Nampak juga, nampak. Pada ni risau aku. Yang lain nampak tadi kan? So expression saya tu nampak semua tadi kan? Saya nampak. Okay. Kalau tak nampak terus respon lah sebab saya tak perasan ni. Okay. Tadi kita tengok mana tadi aktiviti tadi. Okey. Dalam aktiviti ni dia gunakan calcium carbonate, serbuk calcium carbonate. Lepas tu dia gunakan air kapur dan juga sedikit asid hidroklorik. Okey, sekejap ada yang masuk lagi. Okey, Fadil tadi. Baik. Jadi ini adalah eksperimen, bukan eksperimen. Dia lebih kepada aktiviti untuk melihat dalam suatu garam mineral semula jadi ada apa unsur di dalamnya. Okey, maksudnya dalam tajuk ni sebenarnya kamu belajar tentang elemen semula jadi yang ada dekat muka bumi. Jadi dalam elemen tu, dalam batuan tu ada apa benda dalam tu? Ada unsur apa? Okey, contoh dekat sini aktiviti ni, ni penting. Aktiviti ni penting. Kita gunakan elemen kalsium karbonat. Okey, dalam aktiviti ni kita gunakan kalsium karbonat. Kemudian kalsium karbonat ni dicampurkan dengan asid hidroklorik.
Okey, seperti mana dalam gambar Raja ni. Kemudian dicampurkan dalam tabung didih P dan disalurkan, kamu nampak ni disalurkan pergi kepada tabung uji. Dekat sini ada lime water. Lime water tu adalah air kapur. Okey. Kalau kamu perasan dekat lime water ni, okay, kalau saya zoom in kamu akan nampak ada buih-buih dekat sini. So, buih-buih itu menunjukkan kehadiran gas. So, the existence of gases can be detected by lime water. So, nanti kalau dalam soalan mana-mana soalan sains, kamu nampak je lime water tu, that's mean ada sesuatu gas yang akan terhasil di situ. Tapi gas apa? Kena tahu kejap lagi. Okay, next. Kita tengok set yang pertama ni, dia letak kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Set yang kedua, yang sebelah sini pula, dia letakkan kalsium karbonat dan kalsium karbonat sahaja dan dipanaskan. Okey, pun sama juga dekat sini dia lalukan air kapur. Okey, perkara penting yang kamu perlu ketahui di sini adalah first, unsur semula jadi yang kita gunakan dalam eksperimen ni adalah kalsium karbonat. Ni saya ulang lagi sekali. Kalsium karbonat. Unsur yang kita gunakan, unsur pula. Sebatian yang kita gunakan, there's mixture that we have, compound that we use in the experiment is calcium carbonate. So, kalsium karbonat tadi, kalau kita rujuk balik pada jadual, dia adalah calcite. Calcite ni tadi. Okey. Jadi, scientific name ni kalsium karbonat. Jadi, bila kita buat eksperimen ni, kita nak uji apa sebenarnya? Kita nak uji kehadiran unsur apa yang ada dalam ni. So, akhir eksperimen nanti sepatutnya kita tahu dah, kita akan nampak ada wujud 3 elemen yang akan ada, iaitu kalsium, karbon dan oksigen. So, cara nak buktikan, kita buat eksperimen. Okay. So, di eksperimen dia. Setup yang pertama, kita akan tidak balaskan kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Kemudian, kita lalukan salur penyambung ke dalam air kapur. Pun sama juga. Set B, set yang kedua ni kita gunakan kalsium karbonat dan kita panaskan, kita hidap. Alright. Siapa tadi? Irfan. Okay. Kemudian kita kena tengok apa yang terjadi, pemerhatian yang berlaku selepas kita jalankan eksperimen tersebut. Okey, yang ini adalah buku aktiviti. Okey, tapi tak apa, kita terus go through saja. Okey, hasilnya nanti. Okey, kalau kita tengok kat jadual ni, okey. Kalau keluar soalan macam ni, satu dia akan bagi gambar rajah macam ni. Kedua, dia akan bagi table, observation, pemerhatian. Okey, kita tak buat lagi lah. Tapi saya akan terangkan apa yang berlaku sebenarnya. Okey, kalau kita tengok jadual ni kelas, as we can see on this table, observation ni, yang pertama, column first ni dia tulis action on calcium carbonate. Maksudnya, tindak balas yang berlaku pada kalsium karbonat. Apabila, okey, yang ni gambar, yang table yang pertama ni tulis calcium carbonate dicampurkan dengan hydrochloric acid. So, maksud figure yang pertama ni tadi. Ni yang ni. Okey. Kemudian yang kedua, calcium carbonate heated strongly. Dipanaskan. So, gambar rajah kedua ni, kalsium carbonate tu, batu kapur tadi tu, direct heat. Dipanaskan. Apa yang berlaku sebenarnya? Okay, next. Kita tengok. Condition of lime water. Condition of lime water bermaksud keadaan air kapur. Keadaan air kapur. So, air kapur ni, kalau secara semula jadinya, dia kelihatan jernih. Kelihatan biasa je. Tapi kalau kita goncangkan dia ataupun kita lalukan gas, air kapur ni akan menjadi keruh. Dia akan jadi cloudy. Dia akan jadi warna keruh lah. Dia akan jadi tak jernih dah. Okey, so itu menunjukkan wujudnya kehadiran gas. Jadi gas apa yang kita nak kaji kat sini? Itu yang kita nak tengok. Okey, observation yang kita akan dapat nanti hasil daripada aktiviti kita ni, apabila, saya tulis sini apabila kalsium karbonat dicampurkan dengan asid hidroklorik, kamu akan dapat, first, kamu akan dapat kalsium chloride. Tapi ni bukan jawapannya, ni hasilnya. Kamu akan dapat kalsium chloride, kemudian kamu akan dapat karbon dioksida, karbon dioksida, dan juga air. Okey. Hasil tindak balas ni akan mewujudkan 3 benda. 3 hasil tindak balas. Yang pertama tadi, kalsium chloride. Yang kedua, karbon dioksida.
Yang ketiga, air. Antara ketiga-tiga bahan ni tadi yang akan mengeruhkan air kapur that will make the lime water become cloudy is carbon dioxide. Ni ah. Okay. Oh, saya padam balik lah. Okay, saya tulis balik. Saya tulis secara persamaan kimia ni Sekejap Okay, yang ni kena tahu tau. Okay. Saya tulis balik Apabila kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik, ia akan menghasilkan kalsium klorid. Seterusnya dia akan hasilkan karbon dioksida dan juga air. Cikgu, mana CHO tadi? Kan tadi cikgu cakap dekat atas. Dalam jadual ni ada kalsium, ada karbon, ada oksigen. Okey. Ni ada kat sini. Kalsium, karbon, air. Air kan H2O. H2O. Oksigen. Ada oksigen kat situ. Alright. Itu membuktikan wujudnya tiga elemen tu tadi. Kita boleh extract daripada situlah. Maksudnya dalam kalsium karbonat tadi, ada kalsium, ada karbon dan juga air. So sekarang ni yang akan mengeruhkan air kapur tadi tu adalah karbon dioksida ni tadi. Kehadiran karbon dioksida ataupun CO2 akan mengeruhkan air kapur. So dekat sini there is no reaction sebelum before gas passes through, tak ada apa-apa reaction. Tapi apabila selepas berlaku tindak balas di antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik ni tadi, dia akan menghasilkan tiga benda ni. Dan antara tiga benda ni, satu benda yang akan mengeruhkan air kapur. So itu adalah karbon dioksida. So after gas passes through, so kamu tulis kat sini become cloudy. Lime water become cloudy, ataupun bahasa Melayunya air kapur akan menjadi keruh, membuktikan wujudnya kehadiran gas karbon dioksida. Okey, itu satu. Yang kedua, eksperimen kedua ni, aktiviti kedua ni, kalsium karbonat tu itself dipanaskan macam tu saja, direct heat. So apa yang akan terhasil pula? Okey, kat bawah ni pula saya tulis apabila kalsium karbonat dipanaskan, kita buat macam ni je, nak panah, heated. Apa yang akan berlaku? Akan terhasil dua elemen, iaitu kalsium oksida, kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Dekat sini lagi sekali adanya unsur karbon dioksida. Jadi selepas akhir eksperimen nanti, untuk yang set yang kedua ni pun sama juga result dia. Air kapur tu akan menjadi keruh, cloudy. Dua, persamaan ni kena hafal. There is no other way. You have to memorize. Kena hafal. Kalsium karbonat dengan asid hidroklorik jadi apa? Kalsium karbonat dipanaskan jadi apa? Cikgu, kenapa kita buat yang bawah ni sahaja? Kenapa kita tak buat unsur-unsur yang lain atas ni? Kerana unsur kalsium karbonat ni mudah didapati. Batu kapur senang kita jumpa. Tapi yang atasnya yang lain ni susahlah. Dan untuk extraction of the mineral, untuk extractkan benda-benda atas ni semua, dia punya proses lebih complicated, lebih sukar. Jadi untuk silibus kita di sekolah, kita boleh extract batu kapur. Saya tak dapat masuk Google Meet sebab saya. Okey, tak apa. Untuk extract bahan-bahan lain selain daripada calcite ni tadi, selain daripada batu kapur, dia agak complicated. Jadi dekat sekolah dalam makmal kita boleh extract daripada eksperimen ni. Sebab itulah kita bagi contoh satu saja, iaitu kalsium karbonat, yang mana kamu perlu tahu macam mana kaedahnya dan apa yang akan berlaku pada air kapur. So itu point penting yang kita kena belajar dekat sini, first part. Okay, dapat tak? Alright, good. Okay, so nanti jangan kamu tiba-tiba macam, tak faham lah, apa benda sebenarnya kita belajar. No, yang kita belajar sebenarnya kita nak extract garam mineral. Contoh batuan mineral yang kita gunakan kat sini adalah kalsium karbonat. Macam mana kita nak extract, macam mana kita nak
dapatkan elemen apa? Elemen yang ada dalam kalsium karbonat ni dengan dua cara eksperimen kat sini. Yang pertama, kita tindak balaskan dengan asid hidroklorik yang akan mengeruhkan air kapur. Hasil tindak balas akan mungkin hafal yang ini. Yang kedua pula, kita direct heat. Kita panaskan secara direct kalsium karbonat tadi. Hasilnya apa? Ada dua hasilnya, iaitu kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Karbon dioksida ni yang akan mengeruhkan air kapur. Kenapa air kapur, cikgu? Sebab kita nak buktikan gas apa yang hadir. Okey, kalau air kapur biasanya ataupun lime water, yang gas yang kita nak uji adalah karbon dioksida. Okey, clear Okey, kita tengok soalan ni, contoh soalan dekat bawah ni. Baik, contoh soalan dekat sini dia kata, name the gas that is tested using lime water. Kamu nampak saja perkataan lime water ni kelas, itu adalah gas karbon dioksida. So kalau air kapur ni mesti nak uji, kalau gas karbon dioksida mesti nak uji dengan air kapur. So nama gas yang kita uji adalah gas karbon dioksida ataupun karbon dioksida. Alright. Satu. Nombor dua. How is the test for the gas being carried out? Explain. So apa sebenarnya kita buat? Macam mana kita uji gas karbon dioksida tu? Okey, kita tengok gambar ajar dekat atas. Okey. The end product of the reaction between calcium carbonate and calcium hydroxide and also heated of calcium carbonate, the gases will flow through the lime water. Okey, dalam bahasa Melayu, tindak balas di antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik dan juga pemanasan kalsium karbonat tadi, hasil gasnya akan disalurkan ke dalam air kapur. Yang mana air kapur tu akan menjadi apa dia? Akan menjadi Keruh, cikgu. ya, akan menjadi keruh. Become cloudy. So itu explanation kita. Atau nanti kamu construct lah ayat kamu sendiri, ataupun nanti saya akan bagi kamu kerja dekat dalam buku experiment inquiry. Walaupun kita tak buat benda ni, saya bagi secara teori dahulu. Nanti saya akan kongsikan contoh video eksperimen macam mana kita carry out eksperimen ni. Tapi dia kata dekat sini macam mana kita nak uji gas tersebut. Gas yang terhasil daripada tindak balas ni tadi akan disalurkan ke dalam air kapur yang akan menyebabkan air kapur ni berubah menjadi keruh. Alright. So, itulah caranya. Nombor 2. Nombor 3. Name the gas released when calcium carbonate react with dilute hydrochloric acid. B. Is heated strongly. Okay. Namakan gas yang terhasil apabila kalsium karbonat bertindak balas dengan dua cara ni. Dua gambar rajah ni lah tadi. Gas apa yang hasil? Gas yang sama juga kan? Iaitu gas karbon dioksida. Okay. A dengan B jawapan yang sama, iaitu gas karbon dioksida. Okay. Nombor 4. Complete the word equation for each reaction in question 3. Yang ini yang saya nak kamu hafal ni. Yang ini kamu kena hafal. Okay. So, tindak balas yang pertama tadi ada kalsium karbonat dengan hydrochloric acid. Pastikan ada 3 end product. Ada 3 hasil. Yang pertama, kalsium chloride. Tak boleh je. Yang kedua, carbon dioxide. Yang ketiga, air. So ingat kalsium karbonat tambah asid hidroklorik, yang akan terhasil adalah 3. Kalsium chloride, carbon dioxide, air. B. Sekiranya kalsium karbonat tu dipanaskan. Nampak tak ayat ni? Dipanaskan. Heated. Apa yang akan terhasil? First, mestilah kita buat second dulu. End product. Gas yang terhasil adalah carbon dioxide. Dua-dua akan hasilkan carbon dioksida. Mudah nak ingat. First ni penting. Kita akan dapat kalsium oxide. Cikgu, dua cara ni tadi kan dekat atas. Dekat atas ni ada 3. Kalsium, karbon, oksigen. Kenapa kat bawah ni untuk yang eksperimen kedua ni bila kita panaskan dapat 2 je? Jangan silap. Sebenarnya kita ada 2 benda tu. Kita ada kalsium dekat sini. Kita ada oksigen dekat sini.
Dan kita ada carbon kat sini. Still got 3 end product. Tapi ceritanya dekat sini, kalau kita nak extract calcium oxide ni tadi, kita kena tambah dengan asid ataupun air. Baru tindak balas tu kita dapat hasil yang lain. Kita akan dapat air. So tapi kat sini pun tetap menunjukkan akan wujudnya 3 elemen tu tadi. So kat bawah ni soalan nombor 5, name 3 element that are combined in calcium carbonate. So 3 tu apakah dia? 3 tu tadi adalah carbon, oxygen and apa tu lagi? Lupa dah saya. Kalsium. Apa tadi? Kalsium. Kalsium. Kenapa tiba-tiba dah blur dah ni? Ngantuk tu. Kalsium. Okey. 3. Kalsium, karbon dan oksigen. Antara tiga-tiga ni, yang mana metal? Metal tu kita panggil logam Kalsium adalah metal. Kalsium ni logam logam? Ya ke cikgu? Ya, kalsium adalah logam. Logam yang terletak dalam kumpulan nombor 2 dalam jadual berkala. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Boleh saya teruskan lagi? Sikit lagi. Okey, sedikit info untuk kamu. Selain daripada batu kapur, kita ada marble, kita ada jubin, kita ada kapur dan kita ada kalsite. Ketiga-tiga ni adalah kalsium karbonat semula jadi. Maksudnya apa? Saya bagi contoh mudah. Kalau kita pergi dekat tepi pantai kan, kita kan selalu nampak cangkerang siput atau cangkerang kulit kerang kan. Itu pun salah satu unsur kalsium karbonat juga. Semula jadi. Itu adalah kalsium karbonat. Okay, next. Kita akan pergi kepada reactivity series of metal. Pun sama juga guys. Benda ni kamu kena hafal. Dalam bab 4 ni memang banyak kena hafal. Dia tak dapat nak faham dulu, tapi dia kena hafal. Tapi sebenarnya kena faham dulu baru hafal. Okey, sekarang ni saya cerita. Kita ada 2 gambar rajah kat sini. Satu logam magnesium, satu lagi ni apa? Ni paku yang berkarat. Kedua-dua tindak balas ni adalah tindak balas dengan oksigen. Bermaksud dalam subtopik 4.2 ni kamu akan belajar tindak balas logam terhadap oksigen. Cikgu, atas tadi kita cerita garam mineral, kenapa bawah ni kita cerita pasal metal pula? Okey. Sebenarnya garam mineral yang kita dapat dekat sini, garam mineral sumber semula jadi bumi ni, unsur galian bumi ni, sebenarnya setiap elemen dalam garam mineral ni ada logam. Mana logam dia? Ini. Combination yang pertama ada iron atau ferrum. Combination yang kedua ada tin ataupun stannum. Yang ketiga, batu kuartza ada apa? Ada silikon. Dalam bauxite ada apa? Ada aluminium. Dalam galena ada apa? Ada lead, ada plumbum. Dalam pyrite ada apa? Ada iron. Dalam calcite ada apa? Ada kalsium. Semua unsur semula jadi ataupun garam mineral ataupun batu-batuan yang ada di kebun bumi, yang ada dekat kerak bumi, semuanya ada unsur logam. Sebab itulah dalam subtopik 4.2 kamu belajar pasal kereaktifan logam terhadap oksigen. Logam yang mana? Logam yang kita mention dekat atas tu tadi. Okey, tu satu. Yang kedua, ini adalah, okey, nampak tak ni anak panah ni? Ini adalah benda yang kedua yang kamu kena hafal. You have to memorize this one. Ini adalah siri kereaktifan logam. This is the reactivity series of metal. How do we get the metal? Based from the mineral salt that we extract. Okay, kalau tengok kat sini, ini ada simbol AU, ini AG, ini HG, CU, PB, SN and so on. Okay, saya terangkan satu-satu K ni merujuk kepada potasium ataupun dalam bahasa Melayu kalium. Na ni merujuk kepada sodium ataupun dalam bahasa Melayu natrium. Ca ni merujuk kepada kalsium. Bahasa Melayu kalsium jugalah. Yang kita bincangkan tadi, eksperimen tadi tu. Mg merujuk kepada magnesium. Bahasa Melayu pun magnesium. Al stand for aluminium. Bahasa Melayu pun aluminium lah. Zn refer to zinc. Dalam bahasa Melayu pun zinc. Fe stand for ferrum. Dalam bahasa Melayu ferrum ataupun besi. Ni besi, ferrum,
SN stand for sternum ataupun tin. Dalam bahasa Melayu, timah. TB stand for lid ataupun bahasa Melayu, plumbum. CU stand for cuprum ataupun CU tu dalam bahasa Inggeris dia copper. Dalam bahasa Melayu cuprum. Cik, kamu jangan pelik pula. Ini bukan singkatan untuk ejaan bahasa Melayu Memang ejaan singkatan bahasa Inggeris dia CU. Tapi kita sebut dia copper. Wire copper? Mana wire copper cikgu? Alah, dalam wayar tu. Wayar dalam wayar kita tu kan ada copper. Itulah copper. Cuprum. Dia salah satu logam. Next kita ada Hg. Hg ni apa? Mercury. Kita ada Ag. Ag ni apa? Ag ni perak ataupun silver. And last one kita ada aurum. Aurum ni apa tadi? Emas. Aurum ni adalah emas. So dua unsur ni wujud secara semula jadi. Maksudnya kalau kita buat cari gali dekat kerak bumi, kalau kita jumpa emas, emas lah kita jumpa tu. Tak ada campuran lain. Tapi elemen logam yang lain ni kita dapat daripada batu-batuan semula jadi yang lain. Kita kena keluarkan dia, baru kita dapat logam tersebut. Itu cerita dia. Ini kalau geografi mungkin ada belajar kot macam mana cari gali ni. Geografi ke sejarah. So kena study kat sini. Tapi yang kita study kat sini adalah lebih kepada logam-logam yang ada dekat muka bumi. So sekarang ni macam mana nak hafal cikgu? Okay. Nah, saya bagi cara untuk hafal. Start dengan K, akhir dengan AU. Tengok sini Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Cikgu Hashim aman. Boleh? Saya ulang lagi sekali. Tulis. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Cikgu Hashim aman. Dalam buku teks ada tak cara rumusan untuk dihafal? Tak ada rasanya. Tapi you have to memorize. Kamu kena hafal benda ni. Okay, dapat tak tadi? Kalau tak dapat nanti saya bagi nota dekat dalam slide. Okay, tak apa. Kita go through. Okay, selain daripada penghafalan tu tadi, kamu kena tahu susunan daripada sini susunannya. Kamu nampak tak anak panah dia ke kanan? Anak panah ke kanan ni menunjukkan, tengok sini the reactivity of metal toward oxygen is increases. Apa maksud ayat ni? Kereaktifan logam terhadap oksigen semakin bertambah apabila susunan logam ni daripada kiri ke kanan. Bermaksud emas tadi ni, aurum, dia reaktif ke tak reaktif terhadap oksigen? Siapa boleh jawab? Kat sini dia kata increases. Daripada kiri ke kanan, kereaktifan semakin meningkat. Soalan saya, aurum ataupun emas, dia reaktif ke tidak reaktif terhadap oksigen? Reaktif ke kurang reaktif? Kurang reaktif. Ya, kurang reaktif. So dari kiri ni dia kurang reaktif. Kurang reaktif, kurang lebih sampailah dekat potasium. Sangat reaktif. So, daripada aurum menuju ke potasium ataupun K kat sini, kereaktifan akan meningkat. Kereaktifan dia akan meningkat ke kanan. Ke kanan. Daripada aurum pergi ke potasium, kereaktifan dia akan meningkat. Okey, itu satu. Kereaktifan terhadap apa? Terhadap oksigen. Patah balik cerita kita ni tadi. Nampak tak koma kat sini? Ini apa? Paku yang berkarat. Macam mana paku boleh berkarat? Kerana wujudnya kehadiran oksigen dan juga air ataupun wap air. So, cara untuk mengelakkan paku daripada berkarat, biasanya kita buat apa? Kita buat apa adik? Kalau nak elak paku berkarat?